Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi bersyukur pada Allah SWT pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruangan YouTube pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan sedikit ibrah daripada pengorbanan yang berlaku oleh para nabi yang terdahulu. Jadi insya-Allah pada hari ini pertama sekali kita adakan sedikit ceramah penghayatan Aidil Adha. Sempena besok lusa ni kita akan hadapi perayaan Aidil Adha. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur pada Allah SWT diberikan hayat kehidupan. Insya-Allah kita dapat berhadapan dengan suasana hari raya Aidil Adha yang akan datang ini. Jadi program ataupun ceramah pada hari ini dianjurkan oleh Badan Dakwah dan Tarbiyah serta unit sumur Sekolah Menengah Agama Arab Al-Falah Siram. Ya, insya-Allah sama-sama kita para guru dan juga para pelajar sekalian untuk sama-sama kita menghayati beberapa ibrah yang ustaz akan sampaikan pada malam ini. Jadi terlebih dahulu ustaz mengucapkan terima kasih kepada Bandar Dakwah dan Tarbiyah sudi memberi peluang kepada ustaz untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan ibrah di sebalik pengorbanan. Tayyib, apabila kita menyebut tentang pengorbanan, kita menyebut tentang ujian dan pengorbanan, maka sudah pasti setiap manusia menghadapi situasi pengorbanan. Dan manusia yang paling banyak dan paling besar sekali menghadapi pengorbanan adalah mereka yang digelar para nabi. Mereka yang digelar para nabi. Nabi ni ramai, dan seramai-ramai nabi ini 25 orang rasul yang dipilih, dan mereka adalah di kalangan mereka yang sangat berat ujian dan pengorbanan yang sanggup mereka hadapi. Daripada 25 orang rasul, daripada 25 orang rasul ini Allah Subhanahu wa taala memilih 5 orang rasul yang disebut rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi yang merupakan di kalangan para rasul yang sangat berat dan sangat besar pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi apabila kita cerita tentang pengorbanan tadhiyah, Aidil Adha dan sebagainya, kita pasti akan bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anak-anak pelajar yang dikasihi, pada hari ini kita nak cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan nabi yang sangat banyak pengorbanan. Yang kalau kita baca, kita kaji sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini, maka kita tidak sanggup untuk berhadapan dengannya. Bermula daripada awal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini nak dilantik menjadi nabi. Nak dilantik menjadi nabi, yang mana kisahnya nak dicampakkan ke dalam api. Ketika itu Namrud ketika itu memerintahkan tenteranya untuk membina satu unggun api yang besar untuk dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Daripada kisah yang kita baca berkenaan dengan patung tu. Yang ini ustaz tak nak cerita panjang. Sebab apa? Sebab kita punyai masa 15 minit saja untuk berbicara tentang ibrah di sebalik pengorbanan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam apabila saat ketika ingin dicampakkan ke dalam api, di mana Namrud ni mencipta satu macam sudu tu, diletakkan Nabi Ibrahim untuk dicampakkan ke dalam api. Datanglah malaikat bertanya, "Wahai Ibrahim, apa yang kamu minta untuk aku lakukan?" Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tak minta apa-apa daripada kamu wahai malaikat, tetapi aku minta daripada Allah SWT. Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Itulah kalimah yang datang daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menandakan bahawa Nabi Ibrahim menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tiba satu musibah, ujian yang berat ingin dicampakkan ke dalam api. Bayangkan kita berada di tempat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antara
maut, kematian, ketika itu Nabi Ibrahim tidak meminta apa-apa daripada malaikat, bahkan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tauhidnya, keyakinannya kepada Allah SWT sangat-sangat hebat. Itu ibrah yang pertama daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ustaz nak ringkaskan, Ustaz tak nak panjangkan. Kemudian Nabi Ibrahim dilantik menjadi Rasul, berkahwin dengan Sarah, ataupun kita orang Melayu ni sebut Siti Sarah. Siti ni merujuk kepada Sayyidatina, iaitu tuan atau puan Sarah. Bila berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Sarah, yang merupakan perempuan tercantik kedua di dunia. Comel sungguh. Tapi ditakdirkan perkahwinan mereka tidak memiliki anak pada awal perkahwinan. Dan Sarah ni, isteri baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah seorang perempuan yang mandul. Jadi dia tak boleh beranak. Betapa inginnya seorang rasul, seorang manusia lelaki ini, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki seorang anak, tetapi tidak dikurniakan oleh kepadanya, sehinggalah usia baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini mencapai umur 60 tahun, 70 tahun. Apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ada kehendak kita. Ibrah yang kedua yang kita nak ambil di sini ialah ada kehendak kita yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya. Kita nak sesuatu tapi Allah tak bagi kepada kita. Contoh dah kahwin lama tapi Allah tak bagi. Ini berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sehingga umurnya 60 tahun, 70 tahun masih lagi tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ketika itu apa yang Nabi Ibrahim buat ialah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada aku zuriat yang saleh. Berikanlah kepada aku zuriat yang saleh. Doa ni kena mulakan sebelum kita dapat zuriat. Esok-esok di kalangan pelajar yang nak kahwin, sebelum berkahwin, selepas berkahwin, kena banyak panjatkan doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita anak-anak yang soleh. Hari ini ramai ibu bapa yang tahu kahwin sahaja, tetapi mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan anak-anak yang soleh. Jadi ini adalah salah satu ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lama tak dapat anak, sehinggalah usianya lebih kurang 80 tahun lebih, 85 tahun, ada riwayat mengatakan 85 tahun. Siti Sarah ini kesian tengok suami dia tak ada anak, maka dia hadiahkan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang isteri baru. Isteri baru, madu kepada dia. Tuan-tuan, ini suatu perkara, anak-anak pelajar, ini adalah suatu perkara yang sangat hebat yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Siti Sarah, isteri baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dihadiahkan, dia bagi peluang kepada suami dia untuk berkahwin seorang lagi. Jadi berkahwinlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan perempuan yang bernama Siti Hajar. Hajar namanya. Siti itu kita letak orang Melayu sebut Siti dah. Jadi alhamdulillah berkahwin dan Allah SWT bagi rezeki kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Siti Hajar dikurniakan seorang anak dan dinamakan Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi ibrah yang kedua yang kita sebutkan tadi ialah di mana kita kena banyak berdoa. Maka insya-Allah suatu ketika, satu saat dan ketika Allah Subhanahu wa taala akan bagi peluang menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Banyakkan doa, Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata umat Islam. Jadi para pelajar, kita semua, kita banyakkan doa. Kadang-kadang Allah SWT menyimpan apa yang kita kehendaki dan dia akan bagi pada masa yang sesuai. Jadi apabila Nabi Ibrahim AS ini dapat anak, selepas beberapa bulan, ada riwayat mengatakan 2 bulan, 3 bulan, Allah turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini membawa isterinya dan anaknya ke sebuah wadin. Sebuah wadin iaitu satu tempat yang gersang. Diberikan petunjuk daripada Palestin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika itu menginap, menetap
tinggal di Palestin, dan dia diperintahkan untuk membawa isterinya, iaitu Siti Hajar, membawa ke satu tempat yang hari ini kita kenal sebagai Makkah Al-Mukarramah, yang jauh dia hampir 2000 km. Dulu tak ada Air-Asia, dulu tak ada kapal terbang, tak ada bas dan sebagainya. Yang ada adalah kenderaan-kenderaan unta, kuda dan sebagainya. Yang pantas adalah kuda. Kalau naik kuda boleh sampai dengan lebih cepat berbanding dengan unta yang lebih lambat. Pada ketika perjalanan 2000 km daripada Palestin ke Mekah Al-Mukarramah ni dengan menaiki unta, bayangkan bagaimana pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS dan isterinya Siti Hajar serta anak yang baru dilahirkan Nabi Ismail AS. Satu pengorbanan yang sangat hebat, di mana di sini Allah SWT tanamkan kepada kita apabila kita melihat kisah sejarah Nabi Ibrahim ini, ditanamkan kepada kita bagaimana redha dan kekuatan iman yang Allah SWT nak tunjuk kena dizahirkan kepada kita pada hari ini. Hari ini kita diberikan perintah, Allah turunkan perintah. Adakah kita melaksanakan perintah Allah SWT? Kadang-kadang perintah Allah kita tak buat, kita langgar terus. Solat kita tinggal, pakaian yang tidak menepati syariat baginda yang dia ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat berbeza dengan apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam apabila diperintahkan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh daripada Palestin ke Mekah, yang jarak dia hampir 2000 km. Perjalanan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan apabila sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT, iaitu di Mekah Al-Mukarramah pada hari ini, turunlah Siti Sarah, turunlah Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar radhiyallahu anha ni telah turun daripada unta yang dinaiki. Kemudian diturunkan anaknya Nabi Ibrahim AS juga menurunkan pakaian serta sedikit air dan juga sedikit kurma, buah-buahan atau makanan kepada Siti Hajar dan anaknya. Dan ketika itu diperolehi wahyu daripada Allah SWT meminta Nabi Ibrahim AS bergegas pulang ke Palestin. Bayangkan anak-anak pelajar, bagaimana situasi seorang suami, seorang ayah yang mempunyai anak yang masih kecil, yang harus meninggalkan, yang wajib meninggalkan anaknya dan isterinya di tempat yang gersang, yang tidak ada apa-apa, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tempat yang macam mana Allah SWT sebut, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Tu tempat yang digambarkan oleh Allah SWT. Allah rakamkan cerita Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan arahan wahyu daripada Allah SWT. Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan anaknya dan isterinya di suatu tempat biwadin, satu wadi tempat yang tidak ada, ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanaman pun. Zar'in ni kalau ulama membincangkan tentang zar'in ni adalah tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Tumbuhan kecil pun tidak ada. Bahkan pokok-pokok dengan kepanasan pada waktu siangnya, dengan sejuknya pada waktu malamnya, disitulah tempat Nabi Ibrahim AS terpaksa meninggalkan Siti Hajar dan juga anaknya Ibrahim AS. Bayangkan pengorbanan yang dilakukan di sini menunjukkan balik satu ibrah yang lagi besar, di mana seorang ayah yang mempunyai kasih sayang yang sangat tinggi kepada anaknya dan isterinya terpaksa meninggalkan mereka untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hebatnya pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini jika diminta kita untuk meninggalkan dunia kerana untuk mengejar akhirat, adakah kita mampu untuk melaksanakannya? Ini persoalan yang perlu kita jawab untuk diri kita sendiri. Kita senang hari ini, ya, kita senang hari ini. Okey, daripada kisah yang seterusnya yang Ustaz akan ceritakan ini, Ustaz nak pendekkan sependeknya untuk pelajar-pelajar boleh mengambil ibrah daripada pengorbanan yang dibuat oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita nak relatekan cerita dengan Aidil Adha yang bakal berlaku besok dah Ustaz ni. Baik, seterusnya
Apabila suasana genting ketika itu, Siti Hajar pun mengetahui bahawa Saidina Ibrahim nak meninggalkan dia. Maka ketika Saidina Ibrahim, Nabi Ibrahim AS naik atas unta, hampir nak bergerak, dia memegang hujung baju baginda Ibrahim AS. Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Adakah Allah menyuruh kamu melakukan perkara ini, iaitu meninggalkan dia di tanah yang kering ini? Dia tanya Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihadha? Adakah Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kami di sini? Maka jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma na'am. Ya, betul. Allah Subhanahu taala yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Dalam keadaan hati yang sangat sedih, berombak-ombak kesedihan, ingin menangis, meratapi kesedihan untuk meninggalkan isteri dan anaknya ketika itu. Dia jawab, Allahumma na'am, ya Allah yang menyuruhnya, Allah yang memerintahnya. Maka apa jawab seorang isteri yang beriman? Apa jawab seorang isteri yang begitu hebat tahap keimanan dia? Apa jawab dia? Idzan lan yudayyu'una Allah. Oleh itu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Siti Hajar tahu bahawa bila itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan mereka ditinggalkan tempat yang kering kontang. Nabi Ibrahim belum membuat satu rumah pun untuk mereka. Nabi Ibrahim belum mencari tempat tinggal pun untuk mereka. Pada hari yang sama juga Nabi Ibrahim berangkat ke Palestin. Sedih Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila di kejauhan tak nampak dah Siti Hajar, maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimas shalah. Nabi Ibrahim bermohon dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tinggalkan zuriat aku ni di satu tempat yang tidak ada tumbuhan pun, di rumahmu yang al-muharram, fi indal baitikal muharram, Rabbana liyuqimas salah. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Ini permohonan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata apa? Dia tak minta benda lain. Tak minta bagi makanan, pakaian kepada zuriat dia, isteri dia dan anak dia. Tetapi apa yang diminta oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Rabbana liyuqimas salah. Ya Allah, jadikanlah mereka semua orang yang mendirikan salat. Hari ini berapa ramai di kalangan zuriat kita, berapa ramai di kalangan umat Islam yang meninggalkan salat, yang merupakan salat ni merupakan kunci kejayaan, kunci kesabaran, kunci berbahagianya seorang manusia. Ya, kunci berbahagianya seorang manusia. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang akhirnya salat merupakan kewajipan 5 kali sehari yang kita kena lakukan. Wajib lakukan, fardu kepada kita melakukan salat. Hari ini umat Islam meninggalkan salat. Hari ini manusia meninggalkan solat jemaah. Hari ini bukan solat jemaah sahaja, bahkan solat 5 kali sehari juga ditinggalkan oleh manusia. Diremeh-remehkan perihal-perihal solat ini. Maka akhirnya kebahagiaan hilang daripada masyarakat pada hari ini. Ini ibrah yang seterusnya, yang ketiga atau keempat, bahawa kita perlu untuk melaksanakan solat perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar ini. Baik, Ustaz ringkaskan cerita ini lagi. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jika ingin dipanjangkan, diceritakan dengan lebih detail, maka mungkin mengambil masa sejam. Maka hari ini Ustaz ringkaskan. Selepas daripada itu, Saidina Siti Hajar ini melakukan pengorbanan yang besar, pengharapan yang besar kepada Allah SWT apabila kehabisan air. Berlarilah dia daripada Safa Marwah, dan akhirnya muncullah air Zam-Zam daripada sisi Kaabah yang ada pada hari ini. Allah selesaikan masalah ketiadaan air bagi Siti Hajar itu, dimunculkan air Zam-Zam. Atas keyakinan doa daripada Hajar dan usaha Siti Hajar mencari air itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala munculkan air Zam-Zam terhadap tempat itu, wadi tadi yang tidak ada tumbuhan tadi, dan akhirnya didatangkan kaum-kaum yang menetap di situ yang dinamakan kaum Jurhum. Ketika itu mereka hidup di situ, dan Siti Hajar serta anaknya ada orang yang tinggal bersama. Itu cerita panjanglah kalau kita Ustaz nak cerita pada hari ini.
Okey, dalam tempoh 15 tahun selepas itu, dalam tempoh 15 tahun selepas itu, Saidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam menziarahi anaknya hanya beberapa kali saja. Tak banyak, hanya beberapa kali saja. Lebih kurang ditulis oleh para sejarawan mengatakan 5 kali sahaja. Nabi Ibrahim menziarahi Siti Hajar di Mekah Al-Mukarramah daripada Palestin tu 5 kali sehari. Dan ketika Saidina Ismail berusia dalam lingkungan 9 ke 12 tahun, ketika datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah untuk menziarahinya, Nabi Ibrahim didatangi mimpi menyembelih anaknya. Bayangkan tuan-tuan, anak-anak pelajar, seorang anak yang dilahirkan dalam tempoh yang lama Nabi Ibrahim tak dapat anak, tiba-tiba dapat seorang anak. Ibrahim ni sayangnya, yang tersangat-sangat sayang kepada anaknya, diperintahkan untuk ditinggalkan suatu tempat yang gersang. Kemudian dapat ziarah pula 5 kali je dalam tempoh 15 tahun. Dan kali yang kedua, tak silap, yang ketiga atau yang kedua Nabi Ibrahim ziarah Nabi Ismail ini, diperintahkan pula dengan perintah menyembelih anaknya sendiri. Allahu Akbar. Sangat hebat ya. Sehingga akhirnya bila dapat mimpi sembelih anak dia Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun kata, ini adalah wahyu Allah, aku terpaksa melaksanakannya. Maka dia bawa anak dia anak dia Ismail tadi ke suatu tempat yang hari ini dikenali sebagai Mina, tempat melontar jamrah tu, jamrah Aqabah, jamrah wusta, ula dan sebagainya lah. Maka dibawa Nabi Ismail ke sana ketika usia dalam 9 ke 12 tahun ini. Maka apa kata, inni ara fil manam anni adbahuk, aku telah bermimpi aku menyembelih kamu, fanzur madza tara. Dia tanya anak dia, cuba kamu bagi pendapat wahai nak Ismail, apa yang perlu aku buat. Nampak tak, Nabi Ibrahim ni dah lah tinggal lama, kemudian kena sembelih anak, diperintahkan sembelih anak dia. Maka dia tanya anak dia dengan kasih sayang, ya bunayya, wahai anak, apa yang kamu pada pandangan kamu apa yang perlu aku buat. Apa kata anak dia? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, wahai ayah. Ni bahasa yang sangat kasih sayang lah. Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kamu. Ini menunjukkan Nabi Ismail alaihissalam diajar dengan kepatuhan kepada ibu bapa, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan yang sangat-sangat besar. Hari ini kita tengok anak-anak banyak yang tidak patuh kepada ibu bapa, banyak yang tidak ikut kehendak ibu bapa. Contoh, rambut panjang, ayah suruh pergi potong rambut. Ayah pergi suruh potong rambut, bagi duit pergi potong, balik rumah anak tadi masam. Tak si cakap dengan mak ayah dia. Apa sebab dia? Sebab kena suruh potong rambut. Ini potong leher, sembelih. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar, ya wahai ayah, buatlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku adalah orang yang sabar. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim pun nak sembelih anak dia, dipandangkan anak dia ke bawah sikit supaya tak nampak muka dia, dan dia tak nampak muka anak dia. Nak sembelih anak ni, dan diletakkan pisau tadi atau parang tadi di leher anaknya. Kemudian dia pemula menyembelih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan penyembelihan itu tidak berlaku. Ya, penyembelihan itu tidak berlaku, dan akhirnya Allah mengkhabarkan itu adalah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia merupakan ujian yang tak akan lagi ada ujian seperti itu di atas muka dunia pada hari ini. Inilah arahan yang pertama dan terakhir kepada umat manusia, kepada para nabi, iaitu menyembelih seorang anak. Jadi apabila begitu berlaku, Allah SWT menukarkan kepada kibash, satu haiwan daripada syurga untuk disembelih, dan berlakulah yang dinamakan ibadah kurban pada hari ini. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita dapat mendengar sedikit cerita tentang ibrah atau penghayatan cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup berkorban kehidupannya demi melaksanakan
arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita sama-sama cuba untuk melaksanakan segala perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita semua, yang merupakan suatu kewajipan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bab-bab yang penting, iaitu salat 5 kali sehari, dalam bab-bab penting seperti mentaati ibu bapa, dalam bab-bab penting yang meninggalkan maksiat, dalam bab-bab yang penting yang lain yang terlalu banyak untuk dihuraikan dan disebutkan pada hari ini. Bila disebutkan ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama laksanakan. Apalah sangat ujian yang kita hadapi pada hari ini, nak dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kita cerita pada hari ini. Ya, sama-sama kita menghadapi ujian pada hari ini, khususnya ujian COVID-19 yang nampaknya masih belum reda pada hari ini. Kita sama-sama berusaha untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita. InsyaAllah kita gunakan waktu kita yang Allah Subhanahu Wa Taala kuarantinkan kita di rumah ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala kekurangan yang Ustaz sebut pada hari ini, yang Ustaz ceritakan pada hari ini, mungkin dari sudut lahjah, bahasa yang tidak fasih dan sebagainya, maka Ustaz memohon keampunan, maaf. Jika tidak faham, maka moga-moga Allah SWT mencampakkan kefahaman kepada anak-anak sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.